وأهل الأخوة الإنسان يفقه قولي رب علما ورزقا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar? Sihat saja? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mana pergi semua? Cik akan ada hari ni? Alhamdulillah. Sampai seru je. Tak ada seru je. Masjid mana? Masjid. Ya, saya share. Kenapa buat berapa? Cukuplah aja. Dahsyat ke je? Sampai situ. Dahsyat. Yang membuat orang kecil. Okey, baik. Alhamdulillah pada pagi ini kita masuk kepada perbincangan akhir pada peperangan apa? Ya, di surat yang berapa? 198. Okey, baik. Tajuknya akhir peperangan. Okey, tajuk kita ialah akhir peperangan. Baik, ketika itu Khalid beserta Jaraja. Siapa Jaraja? Komandan Rom yang memeluk agama Islam masa itu. Mereka bergerak menyerbu pasukan Romawi yang berlari di antara pasukan kaum Muslim. Pasukan Rom berusaha mengumpulkan kembali tenteranya yang berlarian hingga sebahagian pasukan Rom kembali berkumpul dan menempati posisi masing-masing. Ketika itu Khalid berusaha menumpas mereka hingga pedang mereka saling bertemu. Khalid terus-menerus memerangi mereka dari siang hari hingga matahari akan tenggelam. Waktu itu kaum muslimin hanya dapat melaksanakan solat zuhur dan asar dengan isyarat. Isyarat ni maksudnya tak sempatlah. Dan tengah-tengah dalam keadaan peperangan, jadi tak sempat untuk solat. Bagi saya dia mungkin niat saja di situ. Baik, Jaraja akhirnya tetapi bila kita solat ni kita tak kena buat di luar waktunya. Jangan pula begitu. Ini dalam keadaan darurat ya, kena faham. Bukan semua keadaan boleh dilakukan solat di situ. Jaraja akhirnya terluka dan meninggal dunia. Jadi di sini kita lihat Jaraja dia baru masuk Islam, semoga Allah merahmatinya. Padahal dia belum pernah solat menyembah Allah kecuali 2 rakaat yang dikerjakan dia bersama Khalid. Dan tak berapa lama setelah itu pasukan Rom pun melemah. Jadi Jaraja ni tak sempat dia. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat sebagaimana doa Allah pengarah kita kepada dia Jaraja. Baik, jadi pada masa itu bila dah Jaraja mati syahid di situ. Kemudian Khalid radhiyallahu anhu dia bersama dengan tentera muslimin menyerbu tanpa henti ke dalam pasukan tentera Rom ini. Dalam arti bahawa pasukan Rom dia lemah. Pasukan itu dia jadi lemah. Kemudian Khalid kembali menyerbu sampai di tengah-tengah kuda-kuda Romawi. Ketika itu kuda-kuda Romawi lari turun langkah ke padang pasir. Dan kaum muslimin sengaja membukakan jalan bagi kuda-kuda tersebut hingga seluruhnya berlarian. Jadi kita panggil sebagai antara taktik peperangan yang diusahakan oleh pihak kaum muslimin. Mereka sengaja ganggu kuda-kuda Rom kan. So bila mereka buka jalan untuk kuda-kuda berlari, akhirnya lari semuanya. Sebab kalau
Tak ada kuda pun susah juga dalam peperangan. Kerana itu antara kekuatan yang ada pada sebuah pasukan. Baik, seterusnya Khalid kini menguasai posisi tengah pasukan dan berhasil membubarkan pasukan pejalan kaki, iaitu pasukan yang tak naik apa-apa kenderaan. Mereka terpecah belah dan lari kocar kacir ibarat tembok yang telah runtuh. Kemudian Khalid mengejar pasukan yang lari bercerai-berai itu. Kita berhasil menerobos parit mereka. Okay. Malam itu pasukan Rom berlari dalam kegelapan menuju Al-Waqusa. Ya, Al-Waqusa. Dan pasukan yang diikat dengan rantai besi tadi, jika satu terjatuh, maka terjatuhlah seluruhnya. Jadi ingat kita bagaimana tentera Rom? Bagaimana dia punya buat? Ikat dengan rantai besi. Yang memang itu bukan rantai emas. Rantai besi dia. Rantai besi. Jadi bila dalam keadaan dah begitu sedemikian, bila satu jatuh, yang lain sudah jatuh. Dia tak dapat selamat lah. Jadi ada parit kan tadi ya? Dia orang jatuh dalam parit. Okay, bila satu jatuh, semua jatuh di dalam parit tersebut. Baik, di sini kita ada riwayat daripada Ibn Jarir dan lain-lain yang berkata pada waktu itu yang jatuh dan yang terbunuh mencapai 120,000. Betul tak saya baca? 120,000 orang selain yang terbunuh di medan peperangan. Pada peperangan ini para wanita muslimah juga turut berpartisipasi. Maksudnya mereka ni take part saja, take part. Mengambil bahagian untuk membunuh juga banyak pasukan Rom. Jadi maknanya muslimah-muslimah ni mereka bukan saja duduk situ kan, tengok apa, tapi mereka ni juga turut mengambil bahagian mereka untuk mana-mana kan kalau ada sekiranya tentera Rom yang datang pada mereka, mereka akan serang. Jadi mereka bertugas memukul tentera kaum muslimin yang lari kan, kita dah bincangkan pada minggu lepas, dari medan pertempuran sambil berteriak kepada mereka. Nak lari ke mana? Bila ada tentera muslimin yang nak lari, jadi mereka tanya, nak lari mana awak? Nak lari mana kalian? Apakah kalian akan meninggalkan kami kepada para tentera kafir? Maknanya orang-orang tadilah Rom yang menyerang Islam tadi. Jika telah diteriaki seperti itu, maka tidak seorang pun yang sanggup mendengarnya kecuali pasti akan kembali bertempur. So keadaannya sedemikian. Di keadaan yang mana muslimah-muslimah ini akan berusaha untuk hantar balik, maksudnya masuk balik kan kalau tentera kaum muslimin yang cuba lari daripada medan pertempuran. Baik, di sini Ibn Jarir dia melanjutkan, ya, ini pendapat Ibn Jarir lah. Pada waktu itu, Khalid dan para peninggi pasukan Rom lari lintang bukang lah. Takkanlah seciri-ciri macam setan dengar saya. Dia lari, setan dengar saya macam tu kan, dia lari. Kalau dalam bahasa lain kata sampai terbuang angin. Tak tahulah betul. Tak kena sini. Para peninggi pasukan Romawi lari dengan buka baik sambil menirik-irik pakaian mantel mereka. Mereka ada pakaian yang panjang. Biasanya dipakai oleh para rahib mereka untuk menyokong keadaan-keadaan yang berlaku dalam tentera. Jadi kita kata department religion je lah, agama Kristian. Kemudian mereka berkata, jika kita tidak mampu menolong dan menangkan agama Nasrani, maka lebih baik kita mati saja di atas agama ini. Kemudian datanglah pasukan kaum muslimin menghabiskan mereka seluruhnya. Mereka menyebutkan bahawa jumlah kaum muslimin yang terbunuh dalam peperangan ini sebanyak 3,000 orang. Termasuk di antaranya Ikrimah, anaknya Amr,
Salamah bin Hisham, Amr bin Sa'id, Adan bin Sa'id. Adapun Khalid bin Sa'id, dia terluka berat tetapi tidak diketahui ke mana perginya. Maksudnya hilang Khalid bin Sa'id. Allahu'alam. Mungkin syahid lah. Cuma mereka kata tidak ditemuinya. Demikian pula dengan Dirar bin Al-Azur, Hisham bin Al-As, Amr bin Tufail bin Amr Al-Dawsi. Akhirnya Allah menampakkan kebenaran mimpi ayahnya pada peperangan Yamamah. Ayahnya pernah bermimpilah melaku peperangan ini. Kemudian ada di kalangan tentera muslimin yang syahid, jadi ayahnya pernah lihat peperangan itu dalam mimpinya. Baik, pada waktu itu Yazid bin Abu Sufyan termasuk orang-orang yang tegar. Dia berperang mati-matian disebabkan ayahnya melewatinya dan berkata padanya, wahai anakku. Jadi kenapa Yazid bin Sufyan ini dia betul-betul fight dalam peperangan tersebut? Kerana ada ayahnya, iaitu Abu Sufyan, datang memberikan semangat kepada dia. Jadi kita kata semangatnya semakin kuat, terjentik untuk dia terus-terusan bermati-matian berperang dalam peperangan Yarmouk. Jadi ayahnya ini sempatlah nasihatkan dia. Iaitu apa kata ayahnya? Wahai anakku, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan bersabar. Sesungguhnya tidak satu pun prajurit di medan tempur ini kecuali bersungguh-sungguh dalam berperang. Bagaimana pula dengan dirimu dan orang-orang yang sepertimu sebagai pemimpin kaum muslimin? Tentulah orang-orang sepertimu dituntut untuk lebih bersabar dan jujur. Maka takutlah kepada Allah, wahai anakku. Jangan sampai para sahabatmu lebih semangat mengejar ganjaran dan pahala serta lebih bersabar dalam peperangan daripada. Dan jangan sampai mereka lebih berani terhadap musuh Islam daripada dirimu. Jadi ayah dia pesan macam inilah lebih kurang. Ayah dia kata apa? Jangan orang lain lebih bersemangat daripada engkau. Okay? Orang lain sabar, tapi kita kena sabar lagi tinggi. Orang lain ada semangat berperang, kita kena tinggikan lagi semangat berperang kita. Jadi kena double daripada orang yang lain. Ini pesan Abu Sufyan kepada Yazid, itu anak dia. Kemudian bila dia dengar apa yang dikatakan oleh ayahnya, Yazid pun berkata, aku akan berusaha mematuhinya insya-Allah. Maka kerana itulah dia berperang mati-matian dalam pertempuran ini di posisi tengah pasukan. Baik, seterusnya kita lihat di situ. Sa'id bin Al-Musayyib berkata, dari ayahnya dia berkata, dalam peperangan Yarmouk ini suara menjadi senyap. Maka tiba-tiba kami mendengar suara yang menggema di seluruh pasukan. Wahai kemenangan dari Allah, datanglah segera. Wahai tentera Islam, bertahanlah. Kami melihat dan menyangka itu adalah suara Abu Sufyan di bawah panji anaknya Yazid. Kaum muslimin pada malam itu menunda solat Isya hingga kemenangan berhasil mereka raih. Tadi ada dua dari solat Zuhur dan Asar, Isya pun ditunda juga. Sampailah akhirnya tentera muslimin meraih kemenangan dalam peperangan. Jadi kesimpulan kita kata dalam peperangan ini kemenangan berpihak pada tentera muslimin. Walaupun bilangan dia tak ramai, kemudian kita lihat pihak musuh jumlahnya lebih daripada tentera muslimin. Dan malam itu Khalid bermalam di Khimah Tazarik. Tazarik ini tentera Rom, panglima tentera Rom, saudara Heraclius yang menjadi panglima tertinggi pasukan Rom pada peperangan ini. Jadi disebutkan kepada kita di sini, Tazarik melarikan diri beserta para pasukan Rom. Sementara pasukan berkuda berkumpul di sekitar Khimah Khalid, menunggu pasukan Romawi yang lewat untuk selanjutnya diserang hingga waktu pagi tiba. Dan akhirnya Tazarik juga terbunuh. Disebutkan bahawa
Kazari memiliki 30 kemah. Nak perang dia. Nak perang dia mesti siap kemah untuk diri dia ada 30. Bayangkan. Atapnya terbuat dari sutera yang di dalamnya terdapat pelbagai bantal, kasut masuk bantal, empuk dan sutera. Semua daripada sutera lah. Ya, pada pagi harinya tentera Islam telah menguasai seluruh harta rampasan perang. Namun, ya, kita lihat di sini, tidaklah sebanding semua kegembiraan mereka mendapatkan harta rampasan perang yang banyak itu dengan kesedihan mereka mendengar berita wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang disampaikan oleh Khalid ketika itu. Namun demikian Allah menggantikan Abu Bakar dengan Umar. Jadi ini adalah peperangan terakhir yang diusulkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, di akhir hayatnya. Dan pada masa itu tentera muslimin agak sempatlah untuk, maknanya mereka tak berada di situlah ketika wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka berada di tempat yang jauh, itu di Syam. Bagaimana berita ini sampai kepada tentera muslimin? Diceritakan di bawah ini kedatangan berita wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mereka ceritakan ketika kaum muslimin berada di medan pertempuran yang sedang bergejolak. Jadi maknanya ketika peperangan itu berada pada satu keadaan yang dah naik, kemuncaknya dah sampai, maknanya dah nak habis dah. Kemudian datang nanti para jagoan tengah bertempur, berperang tanding dan berdatangan dari segala penjuru. Tiba-tiba datanglah seorang pembawa berita dari arah Hijaz menyerahkan sebutir surat kepada Khalid. Jadi ada utusan yang datang bawa surat untuk berikan kepada Khalid. Jadi Khalid tanya kepada orang ini, apa berita yang kau bawa? Maknanya kita tahu ini mesti daripada Madinah, ya, sebab dari arah Hijaz. Jadi apa berita yang kau bawa? Maka pemberita itu mengajaknya berbicara empat mata. Dia bawa ajak berbual secara personal. Maknanya berita itu tak dihebahkan secara umum begitu, ya. Jadi dia kata sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq telah wafat dan dia telah menunjuk Umar sebagai penggantinya. Maksudnya dia dah lantik Umar radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Lalu Umar menginstruksikan, Umar mengarahkan agar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang menjadi panglima tertinggi. Jadi Umar suruh tukar pada masa tu, ya, bila datang utusan ini, Umar kata tukar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menjadi panglima tertinggi dalam peperangan Yarmouk. Pada masa itu satu panglima tertinggi di sini Khalid, kan? Jadi kita lihat apa yang Khalid buat. Maka Khalid berusaha merahsiakan berita ini kepada pasukannya agar mereka tidak menjadi lemah dalam kompetisi itu. Khalid dia tak announce benda tu. Bahkan saya rasa dia tak tukar kepimpinan tersebut. Sebab kalau kita tukar saat-saat akhir, orang panik. Kita kalau panik macam mana? Nak buat kerja kahwin tiba-tiba tukar masak tak ada. Kadang-kadang kan, ataupun tiba-tiba orang kata, oh tempat dia tak ada pakai. Kita panik kan? Padahal tengah-tengah hari kita mesti panik. Pergi apa? Sekarang ni ada ramai tentera, musuh ramai sangat. Kalau tentera Islam panik pada masa itu, atau kita kena tak panik lah, semua sedih kan, emosinya tak stabil. Semua dalam keadaan sungguh sedih, Allah tak dapat tengok. Kan kita kalau orang meninggal jauh-jauh, dia sedih. Kalau aku dekat, aku dah terbang, dah pergi sana tengok kan jenazahnya. Begitu keadaannya. Jadi Khalid ini bijak. Kita nampak ya keadaan ini. Kita tak kena ini mementingkan diri sendiri. Jangan salah faham ada tindakan Khalid ini. Dia lihat situasi, keadaan, adakah sesuai untuk kita beritahu kepada tentera pada masa keadaan yang tengah genting, satu situasi yang mana peperangan sudah berada di kepuncaknya. Tiba-tiba kita kabarkan dengan satu berita yang menyedihkan. Dan semangat yang dah berada di atas, dia terus turun.
kerana ketua iaitu khalifah yang dihormati, disayangi ramai itu telah wafat. Jadi di sini kita lihat Khalid dia tak pernah masalah ya berita itu, dan dia merahsiakan berita ini kepada pasukannya agar mereka tidak menjadi lemah dalam kondisi itu. Khalid berkata kepada pembawa berita itu, sedangkan pasukannya mendengar ucapannya, engkau telah membawa berita baik. Jadi dia kata kepada utusan dia, okey, kau bawa berita baik, macam mana cakap. Jadi orang yang tengah tunggu ni, orang ada utusan dia nak bawa surat ni, kita apa kan, orang mesti tak fikir-fikir. Tapi Khalid dia cakap, kau bawa berita baik, supaya orang semua dengar bahawa berita yang dibawa adalah berita, bukan berita buruk, berita yang menggembirakan. Baik, jadi di sini kita lihat ya, Khalid segera mengambil surat tersebut dan meletakkannya di dalam tempat usulnya. Usul itu tempat panah kan? Okay, tempat panah tu. Selain itu Khalid menyibukkan diri untuk mengatur pasukan sambil menahan sejenak pembawa berita tersebut yang bernama Mahmiyah bin Zaid di sampingnya. Begitulah yang telah disebutkan Ibn Jarir al-Tabari dengan sanadnya. Dan ketika Khalid memberitakan tentang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, dia berkata, namun akhirnya setelah peperangan selesai, setelah semuanya reda, di sini Khalid pun beritahu kepada tenteranya tentang wafatan Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana dia berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menentukan kematian atau kewafatan itu di setiap hari, menentukan kewafatan terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya dirinya lebih aku sukai daripada Umar. Terus terang dia kata, dia lebih suka Abu Bakar daripada Umar. Dia kata gitu. Sesungguhnya dirinya lebih aku sukai daripada Umar, dan segala puji bagi Allah yang telah mengangkat Umar sebagai penggantinya. Sesungguhnya Umar tidak lebih aku sukai daripada Abu Bakar, tetapi Allah mewajibkan aku untuk mencintainya. Tak suka ni bukan tak suka apa lah, biasa kita kadang-kadang ada perbezaan pendapat, ada benda-benda yang kita minta sepemikiran, ada banyak asal. Tak semestinya tak suka tu sebab kita bermusuh, bukan begitu. Jadi dia lebih senang pada kepimpinan yang dibawa oleh Abu Bakar, kerana kalau dibandingkan Abu Bakar dengan Umar, siapa lebih lembut sikit? Umar kan? Dia cakap yang berhikmah. Bukan kita kata Umar tak berhikmah, tapi Umar dia tegas. Umar dia tegas. Abu Bakar ni biasa pribadi dia, dia bukan dia kata Abu Bakar tak tegas, cuma Abu Bakar dia lebih berhati-hati ketika dia nak berikan instruction, ketika dia nak keluarkan sesuatu kenyataan, ataupun tidak buat apa-apa koalisi di dalam kerajaan. Ya, Abu Bakar begitu. Namun Umar dia lebih independen daripada sudut membuat keputusan. Umar begitu keadaannya. Dia tegas dan dia apa yang dia fikir ini baik, itulah yang akan terus diimplement pada kerajaan. Dan kita akan bincang bagaimana Umar radhiyallahu anhu dia memimpin kerajaan Islam Madinah yang bagi saya insya-Allah tabarakallah juga atau pimpinan yang baik, kerana nanti kita juga akan bincang bagaimana perluasan wilayah jajahan itu dibuat itu mantap oleh Umar radhiyallahu anhu, yang akhirnya keseluruhan negeri ataupun wilayah dapat dikuasai oleh negara Muslim. Okey, baik, kita bincang di sini sebab kekalahan pasukan Rom dan pertanyaan Heraklius tentang rahsia kekalahan ini. Jadi sekarang ini tentu mereka kalah. Bila mereka kalah, mereka ni baliklah ke tempat raja mereka kan. Ia menjadi kemusykilan. Kenapa dia musykil? Yes. Kenapa kita boleh kalah, kita ramai? Dan keberanian, kekuatannya tentu tidak dipertikaikan. Orang di zaman itu bila dengar tentu takut. Kan, sebab tahu kehebatan tentera Rom ni, dia bukan saja ramai, kuat, dan mereka zalim. Ingat? Mereka zalim. Dia kalau bunuh tak fikir-fikir orang. Ya, tentera Rom begitu keadaan. Jadi pihak
musuh kebiasaannya takut dengan tentera. Belum perang lagi dah rasa kalah. Kan? Belum perang lagi dah rasa kalah, tak mampu untuk menentang tentera. Jadi bila dalam peperangan yang ini tentera ditewasan, ia menjadi kemusykilan. Ia di kalangan raja-rajanya. Macam mana kita boleh kalah ni? Sedangkan tentera kita ramai, kita selalu kuat dan kebiasaannya kita menang. Betul tak? Jadi di sini persoalan-persoalan itu dijawab. Ya, baik. Al-Walid Ibn Muslim berkata, telah berkata kepadaku orang yang langsung mendengar dari Yahya Al-Wassad, yang mendengar cerita dari dua orang lelaki dari kaumnya. Keduanya berkata, ketika kaum muslimin turun memasuki Jordan, Jordan, kami saling berkata kepada sesama kami bahawa Damaskus akan dikepung. Kami pun berangkat ke sana untuk berbelanja barang-barang. Kami pun berangkat ke sana untuk berbelanja barang-barang. Ketika kami dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah utusan pendeta menyuruh kami untuk menghadapnya. Kami segera datang menemuinya. Dia bertanya kepada kami, apakah kalian berdua dari warga Arab? Kami menjawab, iya. Kemudian dia bertanya lagi, apakah kalian berdua beragama Nasrani? Kami menjawab, iya. Dia berkata, hendaklah salah seorang dari kalian pergi mencari informasi mengenai kaum muslimin dan lihat bagaimana keadaan mereka. Sementara yang lainnya, hendaklah bersiap-siap menjaga harta saudaranya. Jadi di sini ada seorang padri, dia panggil dua orang lelaki dari keturunan Arab untuk jadi spy dia. Okey, jadi sebab tu dia ditanya agama apa. Orang Arab tapi agama apa? Okey, sebab tu kita pun tak semestinya orang Arab tu nampak handsome orang Arab yang kita sorry. Saya kira bilang macam kita orang Arab suka ini apa? Tak sama agama, lain-lain lah sebab kita nampak orang Islam, orang Islam kan begitu. Lepas tu bila dia buat benda salah, dia kata apa orang-orang buat benda salah? Tentu dia bukan agama kita kan. Jadi kadang-kadang kita ni salah faham. So di sini sebab tu penting tu dia tanya kan, agama apa kalian? Jadi mereka kata kami beragama Nasrani. Jadi di sini pendeta ini atau padri ini dia suruh mereka berdua ni jadi mata-mata dia untuk lihat bagaimana keadaan orang Islam di tempat mereka. Jadi salah seorang dari kami masuk mengintai. Dia kata dia pun masuk tengok tempat tu kan. Tak berapa lama dia kembali kepada pendeta memberitahukan apa yang dilihat dia sambil berkata, aku datang membawa berita kepadamu tentang sesuatu kaum yang lembut. Lembut ni bukan lembut yang bukan lembut yang itu. Tapi kan terkeluar. Bukan lembut yang itu. Tapi ini adalah maksudnya berjiwa lembut, lemah lembut orang yang santun, berakhlak mulia dan sebagainya. Mereka mengendarai kuda, mereka ni naik kuda lah yang telah tua dan lemah. Pada malam hari mereka laksana rahib-rahib kerana tekun ibadah. Dan di siang hari mereka adalah penunggang kuda yang tangguh, maknanya cekap. Mereka segera memperbaiki anak panah dan meluncingkan tombak. Jika engkau mengajak teman hidupmu untuk berbicara, maka dia tidak akan faham apa yang engkau katakan, disebabkan beliau oleh gaung suara mereka membaca Al-Quran dan berzikir. Jadi ini apa kita panggil kebiasaan dilakukan oleh tentera Muslim. Tentera Muslim ini dia kan tak lepak-lepak atau mimpi duduk berbual, tak ada. Tentera Muslim ini kan apa yang tak ada gitu. Pak tak ada. Tentera Muslim ini mereka duduk tu sampai kita kata kalau ada orang duduk dengan mereka orang tak faham.
Apa yang kita, kalau kita duduk ni, kita berbual, dia orang tak faham apa kita berbual. Sebab apa? Mereka semua sibuk baca Al-Quran. Itu dia nak kata. Masa lapang mereka, waktu mereka tak berlatih untuk main topak, mereka tak berlatih naik kuda tu semua kan, memanah semua, mereka akan sibukkan diri mereka dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Ini keadaan tentera Muslim. Jadi setelah itu, si pendeta ni kata apa kepada kawan-kawannya, telah datang kepada kalian satu kaum yang tak mungkin dapat kalian kalahkan. Jadi pendeta ni berdengar kan, ini tak boleh. Sebab kita lihat ini, kekuatan tentera Muslim ini bukan hanya pada fizikal, tapi kekuatan tentera Muslim pada spiritual, yes, rohaninya. Kekuatannya ada di situ, luar dan dalam kekuatan. Jadi bagi pendeta ni orang yang beragama lah, kita kata kan, dia hanya bersedia agama kan. So dia kata orang yang kalau mana-mana lah, untuk mana-mana agama, kita kalau lihat dia betul-betul beribadah kan dalam agama dia, kita lihat dia orang yang dihormati, orang yang kuat. Kebiasaannya begitu kita lihat. Jadi pendeta ini juga begitu. Bila dia tahu tentera Muslim ini adalah tentera yang memang dia orang ni betul-betul macam rahib tadi, beribadah, baca Al-Quran, berzikir, sampai kan tak ada masa nak duduk sembang-sembang buat benda-benda yang lain. Maknanya kekuatan dalamannya mantap. Jadi sebab dia kata ini adalah pasukan yang tak mampu untuk dikalahkan. Okey, baik, seterusnya di sini Ahmad bin Marwan Al-Maliki meriwayatkan dalam Al-Mujalasah, dia berkata, telah berkata kepada kami Abu Ismail At-Tirmidzi, dia berkata, telah berkata kepada kami Abu Muawiyah bin Amr dari Abu Ishaq, dia berkata, tidak satu pun musuh yang dapat duduk tegar di atas untanya ketika berhadapan dengan para sahabat Nabi. Ketika mereka di Antakya, Heraklius bertanya kepada para pasukan Romawi yang kalah perang. Dia tanya, kenapa kalah? Kenapa kalah ni? Kan dia tanya. Jadi, dia kata apa? Saya suka nak baca ni. Baca sendiri lah. Perkataan itu macam kasar. Beritahukan kepadaku tentang musuh yang kalian perangi. Bukankah mereka manusia seperti kalian juga? Jadi dia tanya, yang kita perang ni bukan jin kan? Bukan jin, bukan apa, manusia sama jenis. Dia sama jenis tu lain macam ni. Manusia dengan manusia lah. Yang kita fight ni kan, macam mana boleh kalah? Ada pelik kan, sebab selama ni kita menang, kita kuat. Jadi mereka menjawab soalan daripada Heraklius ni. Ya, kemudian Heraklius bertanya, okey, tadi dia tanya apa? Manusia dengan manusia kan, Aman? Okey? Kasar betul Heraklius ni. Yelah, raja kan? Dia kata ya. Kemudian dia tanya lagi, apakah jumlah kalian lebih banyak daripada jumlah mereka? Atau sebaliknya? Mereka menjawab, jumlah kami lebih banyak, berlipat-lipat ganda dari jumlah mereka di setiap tempat. Maknanya setiap penjuru, kita tadi sepanjang peperangan Yarmouk ni kita bincangkan, ada position yang dekat depan, belakang, tengah, kanan, kiri kan? Jadi yang mereka jawab semua penjuru. Maknanya kalau kita serang daripada depan, kita banyak. Kalau kita serang dari belakang, kita pun banyak. Kanan, kiri, kita banyak. Tengah, kita pun banyak. Tak ada tempat yang kurang di kalangan tentera tersebut. Jadi dia tanya lagi, jadi kenapa kalian kalah? Kenapa kalah? Mereka pun, salah seorang dari mereka yang dituakan, marah betul. Dituakan maksudnya yang dijadikan ketua lah, dijadikan ketua yang dihormati pada masa itu. Kenapa doa ni boleh? Subhanallah. Sebenarnya dia macam budak-budak. Dalam budak ni, kenapa dia keluar tadi? Maka salah seorang yang diutamakan, yang dihormati dari mereka menjawab, kami kalah disebabkan mereka solat di malam hari. Nampak tak jawapan dia? Ya, kami kalah disebabkan mereka, iaitu di sini, solat di malam hari, berpuasa di siang hari. Mereka adalah orang yang menepati janji,
mengajak kepada perbuatan ma'ruf, iaitu perbuatan-perbuatan yang baik. Mereka mencegah dari perbuatan mungkar dan saling jujur sesama mereka. Mereka ni tak ada main khianat-khianat. Betul kan? Jadi sementara kita dia bagi keadaan yang sebaliknya. Kita terkerung, apa kita buat? Kita minum arak. Kan? Kita minum arak. Itu khabar tadi arak lah maksudnya. Kita minum arak. Kita berzina. Kita mengerjakan segala yang haram. Kita menyalahi janji. Kita menjarah harta. Menjarah maksud kita ambil harta orang lain. Kita berbuat kezaliman. Kita suruh orang buat perkara mungkar. Kita larang dari apa-apa yang diredai Allah itu Tuhan. Dan kita selalu berbuat kerosakan di muka. Ini perangai kita. Beza dengan tentera muslimin. Kalau tadi kita lihat, masa lama tentera muslimin apa dia buat? Baca Al-Quran, berzikir. Tapi apa mereka buat? Berfoya-foya. Kan? Dengan perempuan dan sebagainya. Mereka tak ingat Tuhan. Begitu keadaannya. Sebab itu ini dilihat sudut kelemahannya. Ya, sudut kelemahannya di situ. Jadi mendengar jawapan itu, kira-kira semuanya berkata, engkau telah berkata benar. Betul. Dia berkata betul lah tu kita macam, kita memang ada banyak masalah daripada sudut spiritual kita. Jadi, saya nak kata gini, kita sebenarnya kuat, dia bukan daripada sudut fizikal semata-mata. Ya, dan juga kadang-kadang bukan daripada sudut mental juga. Tetapi bagaimana jiwa kita, kekuatan ada di situ. Sebab tu kadang-kadang kita lihat kenapa orang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia tak sempurna. Mungkin tidak ada tangan, tidak ada kaki, tapi dia boleh berjaya. Kerana ia bukan pada fizikal. Kekuatan kita, kecemerlangan kita, dia tak terletak pada fizikal, tetapi letak pada kekuatan jiwa kita, semangat kita. Dan semangat yang dihiasi dengan perkara-perkara yang soleh ini, tak apa soleh kita, ia kuat bertambah-tambah kuat keadaannya. Jadi begitu orang Islam, ya, orang Muslim begitu situasinya. Baik, selesai kita bincangkan tentang peperangan Yarmouk. Alhamdulillah, kira dah berapa minggu dah bincang? Daripada bulan Januari ke? Kita dah habis bincang tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nanti minggu depan kita masuk kisah khalifah yang kedua, iaitu Umar bin Khattab. Maknanya pemerintahan Abu Bakar berhenti di hujung-hujung peperangan Yarmouk kerana kewafatan beliau. Okey, so sampai situ saja perbincangan kita tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk kepada perbincangan Umar bin Khattab. Satu lagi khalifah, iaitu khalifah yang kedua. Nanti akan mulakan balik dengan biografi dia dan sebagainya. Baik, apa yang boleh kita pelajari daripada perbincangan kita pada pagi ini? Sampai jatuh. Okey, apa yang boleh kita pelajari daripada perbincangan kita pada pagi ini? Pertama, sabar dan bertakwa. Sabar dan bertakwa. Sabar dan bertakwa. Siapa yang berikan ini?
Oh, Kak Ina. Kenapa Kak Ina cakap sabar dan takwa? Daripada bahagian mana? Part mana yang Kak Ina nampak? Betul-betul. Abu Sufyan nasihatkan anak dia. Okey. Abu Sufyan nasihatkan anak dia. Siapa anak dia? Yazid. Apa yang dinasihatkan? Sabar dan bertakwa. Kenapa kita perlu sabar dan bertakwa dalam hidup? Supaya menang dalam peperangan. Supaya kita dapat susah ya soalannya. Oh, tak tahu nak susun. Tak apa, Kak Ina cakap ni. Saya susun dia. Bagi keyword. Saya kalau susun bagi keyword yang Kak Ina. Dia bagi poin-poin penting, lepas tu saya susun. Oh, kalau kita sabar, kita boleh tenang dan kita boleh fokus. Setuju? Betul, setuju? Ada yang nak makan? Tak sabar. Sabar-sabar pun tak tenang. Jadi betul. Bila kita jadi orang yang sabar, kita akan jadi orang yang tenang. Dan kita lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebab itu Nabi kata apa? Wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira. Ketahuilah bahawasanya bila engkau sabar pada perkara yang engkau tidak suka, ia akan bawa banyak kebaikan dalam hidup kita. Kan? Ya, ada banyak kebaikan akan berlaku dalam hidup kita bila kita ini menjadi orang yang sabar. Sekali lagi saya ulang hadisnya, Nabi kata wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira. Ketahuilah bahawasanya kesabaran pada sesuatu yang engkau tidak suka, ia akan mendatangkan banyak kebaikan. Antaranya tadi kan, kita dapat fokus, kita akan lebih tenang, situasi terkawal. Semua itu dia akan membantu. Walaupun perkara itu kita tak suka. Ada banyak perkara yang kita tak suka dalam kehidupan kita. Peperangan, siapa suka pergi perang? Betul tak? Nak mengorbankan jiwa, perasaan kita dan ahli keluarga, siapa suka pergi perang? Tetapi kita sabar kerana mencari redha Allah. Ya, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, banyak kali saya ingatkan hamba-hamba yang begini Allah Subhanahu wa taala akan berikan bantuan dalam hidup dia. Jadi itu juga kita ni lihat dalam peperangan Yarmouk, jumlahnya kita sedikit, kan? Kemudian banyak sangat perkara-perkara yang berlaku dalam peperangan ini. Dan bagi saya yang paling dahsyat ialah bila wafat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Satu keadaan yang tak mungkin disangka-sangka oleh tentera Muslimin pada masa itu. Di satu situasi yang berat untuk dihadapi oleh seseorang. Ya, tapi Masya Allah tabarakallah, kesabaran. Dan sabar ni dia bukan satu orang saja. Kita dalam kelas ada berapa orang? Dekat 45. Tapi kalau satu orang tak sabar apa jadi? Kecoh. Betul. Datang satu makcik, pekik-pekik. Contoh saya kata kan. Tak sabar kan? Mana sabar ni? Lambat tak datang kan? Pukul berapa? 10.20 orang masuk kelas. Kan? Datang jam dan keluar lambat-lambat. Mana dia tahu nak jalan? Tak tahu pun tak hidup saudara. Dia dah buat mungkin sekali dua dia tutup kan surah Allah. Jadi kalau bayangkan satu dalam kelas kita ni ada satu orang begitu, kita tak tenang, kita geram. Sebab itu kalau kita berada pada satu keadaan yang ramai, semua perlu sabar. Ya, contoh, kalau pergi umrah, kita ni dengan jemaah kan, ada grup umrah kan, bayangkan kalau satu grup dalam jemaah tu banyak pahala sabar. Ni apa ni check in lambat, barang-barang kan, ni apa ni hutang hilangnya, betul tak? Orang-orang semua keadaan tu. So kita ni, dia tenang. Saya ingat begini, Masya Allah tabarakallah, masa saya pergi umrah dulu, memanglah kita tak dapat nak
Bayangkan keadaan-keadaan dia nak cakap benda penting ni hilang pula. Nak pergi orang dengar kan? Dia tak boleh cakap. Boleh dengar. Tak, masalahnya nanti. Jadi habis. Okey, kita pada masa tu banyak masalah yang berlaku ya, dalam grup tu, bukan grup pula, dalam grup umrah tu lah ada banyak masalah yang berlaku. Kan flight kita orang delay, kita naik mas pada masa tu, MBS kita naik mas. Sampai KL sampai situ mereka kata apa? Flight esok pagi. Flight esok pagi dia kata. Kita keluar daripada kapal terbang tu kan, keluar dah happy-happy lah. Nak naik flight lah kan. Dia kalau 3 jam 2 jam okey lagi, sebab kita macam faham okey lah lagi 2-3 jam nanti kita akan naik flight. Tapi sampai keluar dia ada ni lah, dia punya yang pekerja tu beritahu flight esok pagi. Dah tu ni dengan baju tak ada, dengan sehelai sepinggang kan. Malam ni nak tidur macam mana? Barang-barang, saya lagi lah kan, muka ni macam mana? Fikir betul kan? Nak cuci muka, semua tak ada ni sekarang ni sebab kita tak terfikir tentang hal itu. Baju tak ada, kepala dah pening dah. Allah, kita dah waste 1 hari. Sepatutnya kita dah sampai dah. Kan? Di Makkah pada masa tu. Tapi kita habis 1 hari di KL. Dah jadi macam melancong. Orang selalu pergi umrah, Turki pergi umrah kan? Ataupun Palestin pergi, kita KL umrah. Tak pernah dibuat orang. Ya, saya rasa lagi tu kan. Tapi Alhamdulillah, kita orang tak ada pun nak pekik marah-marah. Apa kan, semua relax, senyum, kan? Cuma itu satu lah, dah dengar berita, dengar betul, dia minta pengajar, esok pagi, macam tu kan. Mula-mula tak tahu, ni nak marah ke apa. Sebab tak diberitahu pada kita awal-awal. Dia tak tahu nak marah apa. Kemudian, dah satu hal, dia letak kita dekat hotel Shah Alam. Dah cium jauh dah. Kita dengar, Shah Alam, jauh dah. Jauh dah. Kenapa tak letak dekat-dekat kan? Rupanya bukan kita je yang kena. Ada banyak, so mereka nak letak ramai jemaah. Daripada Sabah, bayangkan jauh kan Sabah. Sabah dah macam kita lah Singapura ni kan. Seberang laut kan. Sabah, Sarawak pun terjejas. Jadi kita yang satu flight untuk esok ni, dia letaklah berterabur tu kan keadaannya. Tapi sabarlah, malam tu terpaksa keluar. Alhamdulillah ada shopping center kat tepi tu, malam-malam pergi beli baju tidur kan, pergi cari cuci muka semua kan, belilah apa-apa. Sebab satu malam kita kena bazir lagi satu duit, lagi satu amount lah yang kita tak peruntukkan. Sebab kita peruntukkan untuk mesti belanja di Makkah Madinah kan, tak pernah pun terfikir akan duduk di situ. Dah tak tukar duit Malaysia pula. Alhamdulillah kita kaya sikit. Ada credit card je tak lah. Kita ada debit card apa, kita guna card lah, kita keluarkan duit daripada ATM. So kata, ya Allah, tapi kita lihat keadaan-keadaan yang begini. Bayangkan dalam grup tu kalau ada satu orang dah mengamuk-ngamuk, tak tenteram. Tak tenteram. Kan pekik ke apa, marah ke apa, ni apa, tak guna. Apa ke kan. Pembohong ke apa, ambil duit orang. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, ini akhlak. Mungkin saya rasa kita ni nak pergi menunaikan ibadah. Sebab tu semuanya menjaga diri masing-masing. Bayangkan kalau pergi Korea ke apa, tak kot. Kan nak pergi Dubai ke apa kan. Mesti mengamuk agaknya. Tapi Masya Allah lah, ini kita panggil sebagai proses sebelum kita sampai ke tempat untuk beribadah. Alhamdulillah. Kan saya pun fikir juga, kalau masa tu semua mengamuk-ngamuk jadi orang tak bersyukur, bayangkan lepas kita balik, lepas tu dah tak ada umrah lagi dah. COVID. Kan COVID, maknanya dah tutup dah. Tak boleh dah pergi menunaikan ibadah lagi. Dia kata, oh itulah terakhir kan, bulan 12 kan masa tu kan.
diberikan. Bayangkan kalau masa tu kita jadi orang yang tak bersyukur. Nampak tak? Kita tak nampak hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan juga kita di situ. Walaupun pada masa tersebut ada banyak situasi yang tak dapat dielakkan ataupun situasi-situasi yang kita tak jangka itu berlaku yang boleh menyebabkan kita hilang kesabaran. Satu perkara yang kita belajar daripada perbincangan ini, cuba lihat apa yang diucapkan oleh yang diucapkan oleh Khalid ibn Al-Walid, ya, ketika Khalid ibn Al-Walid ketika dia mengkabarkan tentang kewafatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia cakap apa? Tapi itu berita buruk ke berita baik? Berita sedih. Berita sedih. Ialah berita buruk jugalah, satu musibah. Kan? Namun dimulai ungkapan katanya dengan Alhamdulillah. Ia bukan perkara yang mudah untuk kita lakukan. Ketika kita ni Allah Subhanahu Wa Taala timpakan dengan musibah, ya, dalam kehidupan kita, kita nak ucapkan ucapan hamdalah. Hamdalah, kita panggil ia sebagai satu ucapan yang mana kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab begini, ni orang yang beriman, Nabi ajarkan kepada kita dengan adab-adab. Ketika kita berhadapan dengan satu situasi yang sebenarnya menyedihkan, keadaan-keadaan yang menyakitkan, namun Nabi dalam sebuah hadis, ya, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala dia akan tanya pada para malaikat. Bukan Allah tak tahu, tapi memang Allah bertanya pada malaikat. Nabi kata apa? Idza mata waladul abdi. Bila seseorang, hadisnya memang hadis ini dia cerita tentang kematian anak, tetapi kematian itu adalah musibah. Ya, kematian seseorang adalah musibah yang kita boleh apply pada apa-apa jua situasi kematian yang berlaku. Tapi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, tak silap saya. Jadi dalam hadis ini, nanti kalau salah saya betulkan, ya. Yang mana Nabi kata bila mati seorang anak, ya, kita ada anak kita meninggal. Qala Allahu li malaikatihi. Allah akan tanya kepada para malaikatnya. Sebab para malaikat ni ada tugasnya yang mencabut nyawa. Okey, ada tugas yang mencabut nyawa. Pada saat yang mencabut nyawa, pasti akan lihat bagaimana keadaan ahli keluarganya, bagaimana keadaan ayahnya dan sebagainya. Jadi di situ dikatakan, qabattum walada abdi. Allah tanya kepada malaikat, engkau dah cabut anak kepada hamba aku. Maksudnya anak dia, tu dah ambil nyawa dia. Jadi fayaquluna na'am. Ya. Mereka ni malaikat yang ditugaskan itu kata dia, dah, kami dah ambil nyawanya. Kemudian Allah tanya lagi, qabattum thamarata fuadi. Adakah kalian sudah ambil buah hatinya? Buah hatinya maknanya orang yang dia sayang, orang yang dia cinta, orang yang kasihi. Kan kita kalau kematian seseorang tu kita kata jatuh hati kita lah. Okay? Buah hati kita yang kita cinta, yang kita sayang. Jadi malaikat kata ya, fayaquluna na'am. Ya, kami dah cabut. Ya, ambil orang yang dipanggil sebagai buah hati. Jadi Allah tanya kepada malaikat, madza qala 'abdi? Apa yang dikatakan oleh hamba ketika nyawa anaknya dicabut, ketika diambil buah hatinya, apakah ucapan yang dilantunkan ketika itu? Jadi malaikat kata apa? Fayaquluna hamidaka wastarja. Hambamu dia memuji engkau. Alhamdulillah. Ya, hambamu dia memuji engkau. Alhamdulillah. Wastarja'aka. Maknanya dia juga ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu keadaan dia. Fayaqulullah, jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala mendapat jawapan yang sedemikian daripada malaikat, Allah kata apa? Ibnu li'abdi baitan fil jannah. Binakanlah untuk hamba aku sebuah rumah di dalam syurga. Fasammuhu baital hamdi.
dan namakan rumah yang khusus aku bina untuk hamba aku itu tadi dengan rumah kepujian. Ya, Baitul Hamdi. Sebab apa? Kita puji Allah. Dalam keadaan kita, Allah Subhanahu Wa Taala timpakan dengan musibah, tak mudah kita nak ucap Alhamdulillah. Betul tak? Kak Rafidah boleh? Kak Rafidah fikir lagi. Belum. Kita kata mungkin kita tak terfikir ketika Allah Subhanahu Wa Taala tiba beritakan, oh bapa kita meninggal, mak kita meninggal pada masa itu, ada tak kita fikir Alhamdulillah? Kita tak fikir dah benda tu. Dia tak terfikir. Sebab tu bukan mudah. Bukan mudah untuk kita lantunkan atau mengucapkan ucapan kepujian ini. That's why Allah Subhanahu Wa Taala bina rumah yang khusus untuk orang-orang yang begini. Kerana apa? Ketika dia berhadapan dengan satu ujian, ujian itu dipanjatkan terlebih dahulu kepada Allah. Diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga yang dicontohkan oleh Khalid ibn Al-Walid tadi. Alhamdulillah. Kita dengar, apa kau ni, bapak kau mati Alhamdulillah. Takut orang-orang kan, apa ni kau ni, bapak kau mati Alhamdulillah. Aku ni, orang kata, tak, bukan begitu. Kita bersyukur di atas satu peristiwa, satu berita yang mana kita pasti itu adalah yang terbaik di sisi Allah. Ya, dan satu berita yang mana menguji kesabaran kita. Dan kita tahu, ujian berkenaan dengan kesabaran, ia adalah peluang untuk kita meraih jannah, meraih syurga Allah. Ya, peluang untuk kita melatih diri kita menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar, orang yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala, mereka semua adalah insan yang berhak untuk berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di sini Allah berikan keutamaan yang lebih kepada mereka yang mampu untuk mengucapkan kata-kata pujian kepada Allah ketika berlakunya musibah kematian itu tadi. Tak kira sama ada, kalau tadi kan saya kata hadis ini dia menyentuh tentang kematian anak seseorang, kematian orang yang dikasihi. Ya, jadi dalam hal-hal yang kita berhadapan, situasi yang berkaitan dengan kematian tersebut, tak salah untuk menetapkan kesabaran dalam hati kita. Ya, suami kita meninggal, anak kita meninggal, mak ayah kita meninggal, ada pakcik-makcik kita meninggal, ada keluarga kita yang meninggal, adik-beradik kita. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan dengan ucapan yang sedemikian. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membinakan kepada kita dengan sebuah rumah yang khusus yang bernama Baitul Hamdi, itu tadi, itu rumah kepujian. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini dan kita bertemu pada minggu hadapan untuk topik yang berikutnya. Di perbincangan kita pada bab yang kedua, iaitu Umar bin Khattab. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Cik. Terima kasih.